Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Nah, nabda. Boleh maklum dalam grup InsyaAllah kita nak mula dah. Suara jelas? Cuba respon sikit. Suara saya jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' l'ifadata wal istifadata wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'alal huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Boleh maklum dalam grup kita dah nak mula insyaAllah. Grup WhatsApp. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama berkumpul pada malam ini membaca dan meneruskan lagi perbahasan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibn Idris, dan kita telah sampai pada sunat-sunat haji dan umrah. Jadi malam ni kita baca sunat-sunat haji dan umrah, perkara makruh ketika haji dan umrah, dan juga perkara-perkara yang diharamkan ketika haji dan umrah. Lepas tu kita berhenti. Kelas akan datang kita baca apa yang ditambah oleh Syekh Mustafa hafizahullah, iaitu perkara-perkara yang berkait dengan dima'ul hajj, iaitu dam-dam haji. Dia ada 4 jenis dam. Dan juga amalan haji bermula daripada hari ke-8 sampailah hari ke-13. Jadi kita akan sebut satu persatu amalan yang kita perlu buat start daripada hari ke-8 Zulhijjah sehingga hari ke-13 Zulhijjah. Itu pada kelas akan datang lah. Jadi kelas akan datang kita akan selesai bab haji. Jadi walaupun lambat insyaAllah tak membebankan sangat, sebab kita tak ambil terlalu banyak dalam satu masa. Saya pun rehat, pendengar pun rehat lah. Kalau nak ambil 2 jam, 3 jam letih, saya letih, pendengar pun letih nak ulang kaji dan sebagainya. Nanti kita baca dalam hudud sejam suku begitu. Faham tak? Nah, kemudian kita akan masuk babul buyuk. Bila masuk babul buyuk ni, saya harap masing-masing tolong share lah iklan supaya lebih ramai yang dapat menyertai kita. Bab buyuk dan munakahat, kemudian jinayat, insyaAllah tak ambil masa yang lama lah. Paling-paling banyak pun semua sekali tu kita habiskan dalam 40-50 kali. Jadi totally untuk habis kitab ni lebih kurang dalam 80-90 kali lah. Paling-paling pun 100 kali. Tu Syekh Mustafa dia buat 40 kali je. Ada syarahan dia dalam YouTube 40 kali. Kalau saya nak buat lagu tu boleh, tapi makan masa. Syekh Mustafa tu sangat laju. Jadi saya tak nak buat laju lagu tu, takut tak faham. Jadi kita perlahan-lahan yang penting faham dan berterusan. Itu yang lebih baik insyaAllah. Faham tu? Naam. Jadi kita masuk sunanul haji wal umrah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qala sunanul haji wal umrah kathirah. Sunat-sunat haji dan umrah banyak. Minha min tulit taba'id, mana sebahagian daripadanya, bukan semua yang disebut oleh Syekh sini. Yang pertama ialah at-talbiyah. At-talbiyah ialah ucapan kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu makna talbiyah. Tak disunatkan ucap talbiyah
dengan angkat suara bagi lelaki. Lelaki di sini maksudnya sama ada budak kecil ataupun dewasa. Berbeza dengan unsa, perempuan dan juga khunsa. Mereka ada perincian hukum lah. Kalau tidak ada lelaki yang asing di kawasan mereka tu, maka mereka juga dituntut untuk angkat suara ketika mana bertalbiyah. Tapi jangan angkat macam lelaki, angkat juga. Lelaki level 100, dia level 90, 80 gitu. Faham betul? Tapi kalau bersama-sama dengan lelaki asing, maka perempuan perlahankan suara. Perlahankan suara jangan sampai didengari oleh orang asing. Nak jagalah daripada fitnah dan sebagainya. Selepas talbiyah, sunat selawat ke atas Nabi. Kemudian berdoa supaya Allah Ta'ala berikan syurga dan jauhkan kita daripada azab neraka. Disunatkan kita perbanyakkan talbiyah sepanjang ihram kita. Cumanya di sana ada ibadah-ibadah seperti tawaf, sa'i, munatah jamrah. Ibadah-ibadah ni dia ada zikir khusus yang Nabi buat. Maka ketika mana kita sa'i, kita munatah jamrah, kita tawaf, tak perlulah kita talbiyah. Sebab apa? Sebab dah ada zikir yang dikhususkan untuk kita baca ketika mana kita tawaf. Faham tak? Talbiyah lebih dituntut ketika mana berlakunya perubahan. Contoh kita duduk, kita nak berdiri. Kita berdiri, kita nak menunggang. Daripada naik, kita nak turun. Daripada naik bukit, turun bukit. Gitu. Begitu juga ketika mana nak bertukar daripada malam ke siang, siang ke malam. Bila mana kita dah bercampur aduk dengan kawan-kawan yang lain dalam satu tempat, itu sunat kita lebih dituntut untuk kita bertalbiyah. Yang lebih aula sekali, yang paling aula talbiyah ialah ketika mana mula nak ihram. Tu. Yang sunat kita sebut apa? Labbaik Allahumma bi umrah. Kita sebut, kita nak buat apa? Labbaik Allahumma bi hajjin. Lepas tu kita sebut labbaik Allahumma bi hajjin qarinan atau mufridan, hakadha. Mutamatti'an, kita sebut kita ni mutamatti' ke ifrad ke qiran ke ketika mana kita sedang bertalbiyah. Pada permulaan talbiyah lah, bukan pada setiap kali talbiyah. Makruh talbiyah pada tempat-tempat bernajis. Dan makruh juga kalau kita talbiyah dalam keadaan mulut kita bernajis. Dia seperti zikir-zikir yang lain lah. Makruh di tempat yang najis kita berzikir. Begitu juga menggunakan mulut yang bernajis. Okey, ketika mana kita sedang buat haji, ada kala kita jumpa perkara yang kita benci. Ada kala kita jumpa perkara yang kita takjub dengan bangunan, dengan kecantikan kawasan tersebut, rumah-rumah besar, bangunan-bangunan besar, kemewahan-kemewahan dunia di sana yang kita nampak. Maka sunat kita baca labbaik innal aishul akhirah. Tu. Kalau kita halal, kita sebut Allahumma innal aishul akhirah. Malah ini pun boleh jadi dituntut kalau kita duduk di Malaysia hatta. Kita naik kereta, tengok rumah mewah, kereta mewah. Kita pakai kereta saga buruk je. Jadi kita nak melawan rasa kehendak nafsu kepada kemewahan dunia ni, sehingga menyebabkan kita boleh jadi lalai dan sebagainya. Kita sebut Allahumma innal aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan sebenar ialah kehidupan akhirat. Faham tu? Supaya kita tidak bertakluk dengan kemewahan yang kita tengok dengan mata kepala kita lah. Yang kedua, Syekh sebut wa tawaful qudum. Tawaf al-qudum. Bila kita nak buat tawaf qudum, bila kita mula masuk Masjidil Haram. Tu. Tawaf qudum ni macam tawaf macam tahiyatul masjid lah. Kita masuk masjid, nak menghormati masjid, kita buat apa? Kita sembahyang 2 rakaat. Sekarang ni Baitullahil Haram, kita masuk Baitullahil Haram, kita hormat tahiyah lil Baitullahil Haram, kita tawaf qudum. Cumanya tawaf qudum ini tidak disunatkan melainkan bagi mufrid, orang yang buat haji ifrad. Pisahkan antara haji dan umrah. Ataupun dia buat qarin mana dihimpunkan amalan haji dan umrah tu dia buat sekali. Boleh. Ataupun orang yang tidak berihram, maka disunatkan, kita ulang balik, tawaful qudum disunatkan bagi siapa? Al-ifrad, orang yang buat haji ifrad, ataupun orang yang buat haji qiran, ataupun orang yang tidak berihram. Masuk saja ke Baitullahil Haram, buat tawaf qudum, bukan ihram haji, bukan ihram umrah, sunat dia buat. Adapun mutamatti' dan juga orang yang buat umrah,
Tak, maka tidak disunatkan mereka mulakan tawaf dengan tawaf kudum. Malah apa, bila mereka masuk saja ke Baitullahil Haram, mereka mulakan dengan tawaful umrah. Jadi mutamatti' dan juga mu'tamir. Tak, mutamatti' ni orang buat umrah dulu baru buat haji kan. Jadi masuk je Masjidil Haram, tawaf dulu. Orang yang buat umrah saja, tak buat haji, masuk sahaja ke Baitullahil Haram, umrah dulu. Faham tak? Nah. Dan disunatkan bila kita mula-mula berjumpa dengan Kaabah, tak, kita angkat tangan. Dalam keadaan berdiri kita sebut Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Nah. Seterusnya saya sebut wa rak'ata al-ihram. Sunat kita buat 2 rakaat ihram, iaitu sebelum kita ihram haji ataupun umrah. Jadi 2 rakaat ihram ni sebelum ihram haji, sebelum ihram umrah. Naam. Faham tak? Nak niat apa? Niat rakaatai ihram. Sahaja aku mengerjakan 2 rakaat sunat ihram sebelum daripada ihram haji. Sebelum kita pakai pakaian ihram. Naam. Cuma nak semayang bila? Semayang pada waktu yang bukan dimakruhkan lah. Okey, antara yang disunatkan lagi Syekh Mustafa tambah rakaat sunat tawaf, 2 rakaat sunat tawaf, iaitu dilaksanakan selepas tawaf. Apa tawaf? Tawaf kudum ke tawaf ifadah ke, selepas tawaf sunat kita semayang 2 rakaat. Nak niat apa? Sahaja aku semayang solat sunat tawaf. Dan afdalnya 2 rakaat itu kita buat di belakang maqam Ibrahim. Boleh. Bukan mesti maqam belakang maqam, betul ni maqam belakang ni, betul tak? Yang pentingnya maqam tu duduk depan, walaupun jarak kita dengan dia tu jauh. Yang penting dia tu duduk depan kita, maqam tu duduk di depan kita. Kalau tak mampu, buat dalam Masjidil Haram tu. Tak mampu juga, buat di tanah haram, kat hotel yang masih berada dalam tanah haram. Kalau tak mampu juga buat di masjid, buat di tanah haram, maka buat je kat mana-mana. Malaysia sekalipun tidak ada masalah. Sebab apa? 2 rakaat tawaf ini tidak luput, tak melainkan dengan mati. Jadi kalau kita pernah pergi haji umrah, lama dah 2-3 tahun lepas, tapi lepas tawaf kita tak buat apa, kita tak sembahyang 2 rakaat lepas tawaf. Boleh sembahyang sekarang, boleh sembahyang kat rumah. Tak? Tu. Tadi berapa kali kita tawaf baru ni? 14 kali tawaf. Tak, maka sembahyang 14 kali sunat tawaf. Okey. Kemudian kita masuk makruhatul haji wal umrah. Perkara-perkara yang dimakruhkan kita ketika kita buat haji dan juga umrah. Tak, sama ada perkara yang makruh itu berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Makruh kat sini maknanya makruh kita laksanakan perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut, percakapan tersebut ketika haji dan umrah. Walaupun perkara tersebut fi dhatihi haram. Tu. Boleh. Dia macam bab puasa lah. Tak. Dalam bab puasa, kalau kita tengok makruha tu, as-siyam, disebut al-kadhib wal-ghibah, menipu, mengumpat. Benda tu haram, bukan makruh. Tapi apa? Ulama sebut mengumpat tu fi dhatiha hiya haram. Muharramah. Tapi dalam masa sama dia tu dibenci bila mana kita laksanakan dia di dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya bahasa mudah kita berlipat-lipat kali ganda lah benda tu, tak comelnya. Pertama haram dah. Yang kedua kita buat pula dalam bulan puasa. Maka dianggap sebagai muharramatun makruhah. Sini pun sama. Adakala benda tu haram? Tak. Tapi bila kita buat perkara tu dalam bulan haji, malah bukan sekadar haram, dia tak ada sekadar haram, malah muharram makruh. Muharram makruhun. Naam. Hakadha. Makruhatul haji wal umrati kathiratun. Banyak. Minha ay min ba'dihha, sebahagian daripada al-jidal. Al-jidal sini maknanya bergaduh. Tak. Gaduh dengan bini, gaduh dengan anak. Hak ni maki ni, mu maki aku maki mu. Gitulah. Tak. Hukumnya haram. Bila haram? Kalau bermukhasamah, bergaduh, memaki hamu, munaza'ah itu menyebabkan apa? Satu hak terbatal ataupun satu batil dimenangkan. Itu jadi haram. Tapi ada kala wajib. Ada kala jidal ni wajib.
Jidal dengan makna apa? Dengan makna mukhasamah, mujadalah, munaza'ah, bukan makna musyatamah, saling maki-memaki, tak. Ada kala wajib jidal bila? Bila bid'ah tersebar luas, lepas tu terhentinya kebenaran di atas jidal. Tak, maka wajib ke atas ulama yang mutamakin untuk berjidal, untuk berdebat. Sebab apa? Kalau tak berdebat, terus bid'ah tersebar. Al-haq tidak dapat ditegakkan. Maka terhenti pada jidal itu perkara yang wajib, iaitu izharul haq, iaitu tauqif, ataupun hadmu itharatil bid'ah. Maka ketika itu al-jidal dengan makna al-mukhasamah wal munaza'ah juga menjadi wajib. Jadi yang diharamkan kat sini ataupun haram fi dzatihi makruhun, disebabkan wukuk perkara tersebut dalam musim haji dan umrah, ketika haji dan umrah, ialah bila mana maki dan mengejek dan sebagainya. Naam. Seterusnya, wan nadharu bi syahwatin lima yahillu lahu nadharu, melihat dengan syahwat kepada perkara yang halal dilihat. Tak, suami lihat isteri halal. Tak, tapi dalam tengah-tengah ihram ni tengok dengan syahwat tu hukumnya makruh. Kalau bukan bulan bukan tengah ihram, ikut mu bini mu, bukan bini aku, bini mu ikut mu. Tak, masalah sekarang ni dalam apa? Dalam keadaan tengah ihram, tengok dengan syahwat hukumnya makruh. Okey, kalau tengok perkara yang halal itu sudah dianggap makruh, maka lebih-lebih lagi tengok benda yang haram, tengok bini orang lain dengan syahwat, maka kita sebut haram fi dzatihi muharramun min haitsu al-hajj. Faham tak? Naam. Kalau fikir lagu mana? Mikir. Saya tak tengok, saya fikir benda tak elok. Imam Qailubi juga membahaskan dan mengatakan ianya sama seperti nazar, dikiaskanlah hukumnya makruh. Naam. Seterusnya, wa haqqus sya'ri bidzufur, kita garu kita punya rambut ni tak dengan kuku, hukumnya apa? Makruh. Makruh tu kalau tidak menyebabkan gugurnya rambut. Kalau kita tahu garu dengan kuku menyebabkan gugur rambut, ketika itu haram kita garu kita punya rambut ataupun apa-apa bulu dengan apa? Dengan kuku. Faham tu? Tu. Boleh? Okey. Faham tu? Jadi haqqus sya'ri bidzufur hukumnya apa? Makruh kalau tidak menyebabkan gugurnya rambut. Kalau kita tahu kita garu menyebabkan gugur rambut, kita sebut haram garu. Melainkan kalau apa? Kalau ada keuzuran, maka boleh garu. Dan kalau jatuh juga, dia akan dibahas lepas ni lah. Saya sebut kat sini kalau perlu juga garu lah. Tak, kita guna ni. Ni. Tapak ni ataupun tapak. Buat gini lah, garu gini lah. Ini lah. Sebab kalau garu guna kuku-kuku kan tajam. Jadi takut apa? Dibimbangi, Allahumma salli ala Muhammad, gugurnya lah rambut. Seterusnya, wa tamshitur ra'si wal lihiyah. Makruh juga kita menyikat rambut dan juga janggut. Makruh walaupun dengan sikat yang besar. Maknanya sikat yang gigi dia tu besar, yang luas, gigi yang luas. Maknanya gigi dia tu tidak rapat-rapat antara satu gigi dengan yang lain. Tak. Makruh tu selagi mana kita tak yakin sikat tu menyebabkan gugur rambut. Kalau kita yakin sikat tu menyebabkan gugur rambut, ketika itu haram kita menyikat rambut. Nah. Wal aklu wasyurbu fit tawaf, juga makruh kita makan dan minum dalam tawaf. Tak, sebab Nabi sebut tawaf ni macam sembahyang. Bila Nabi dah sebut lagu tu, maka kita nak samakan dua ni selagi boleh. Selagi boleh. Sebab tu apa-apa perkara saja yang makruh dalam sembahyang, makruh juga dalam tawaf. Setiap perkara yang makruh dalam sembahyang, makruh juga dalam tawaf. Okey. Jadi kat sini makan dan minum dalam sembahyang batal. Tak, tapi kat sini kita tak sebut batal lah. Bila tak sebut batal, maka kita pergi level bawah sikit daripada batal, iaitu makruh. Tak, sebab kita nak samakan juga seboleh mungkin dengan sembahyang. Sebab Nabi sebut lagu tu, tawaf ialah sembahyang. Tak. Cumanya apa? Dalam tawaf boleh bercakap. Nak cakap benda yang baik Nabi sebut. Terus, habis. Kita nak masuk muharramatul ihram. Perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang yang berihram. Habis dah sekejap. Sama ada ihram haji ataupun umrah.
Perkara yang haram ada berapa? Lebih kurang 12. Ala kulli hal, kita baca yang Syekh Mustafa sebut, wa yushtaratu li tahrimiha al-'amdu wal 'ilmu bit-tahrim wal ikhtiyar wat taklif. Amma wujubul fidyah fa fiha tafsil. Jadi muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan ketika mana kita ihram haji ataupun umrah. Okay, nak dikatakan perbuatan yang haram mesti cukup 4 syarat. Nak dikatakan perbuatan yang kita nak sebut ni 14 ni haram, maka mesti cukup 4 syarat. Pertama, kita buat perkara tersebut dengan sengaja. Boleh, bukan dengan terlupa. Yang kedua, tahu hukum haram, kemudian kita buat. Lepas tu ikhtiar, maknanya kita buat perkara tersebut dengan pilihan sendiri, bukan dipaksa. Yang keempat, kita mukallaf, kita ni berakal dan juga dah baligh. Faham tak? Jadi nak diharamkan perkara-perkara yang disebut muharramatul ihram ini mesti cukup 4 syarat. Pertama, al-amdu. Yang kedua, al-ilmu bit-tahrim. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Yang keempat, taklif, iaitu mukallaf. Yang kita sebut aqil baligh. Boleh setakat ni? Okey. Kemudian untuk wajib fidyah, padanya ada perincian. Ada kala begini, ada kala kita buat benda haram, tak bila cukup 4 syarat ni, tapi tak wajib fidyah. Boleh jadi. Ada kala buat perkara tu haram, tak, tapi dan dalam masa yang sama wajib fidyah. Jadi saya sebutlah, amma wujubul fidyah fa fiha tafsil. Adapun kewajipan fidyah, bila mana kita buat salah satu daripada perkara-perkara yang kita akan sebut nanti, maka padanya ada perincian. Dua perincian hukum. Yang pertama, fama kana itlafan mahdan aw ghalaba fihi al-itlaf fala yushtaratu fi wujubiha 'amdun wala 'ilmun. Tak. Kita sebut tadi apa? Silat terang sikit tadi. Jadi untuk diharamkan perkara-perkara ini ada 4 syarat. Al-amdu wal-ilmu bit-tahrim wal-ikhtiyar wat-taklif. Tak. Adapun pada wajibnya fidyah, padanya ada perincian gitu. Sebab dua-dua ni wajib fidyah, cuma satu dengan syarat, satu lagi dengan tidak dengan syarat. Yang pertama, fama kana itlaf al-mahdan. Perkara yang kita buat tu haram dan padanya ada itlaf mahd. Maknanya itlaf ni merosakkan, menghancurkan secara 100%. Contoh, kita bunuh lembu, binatang buruan. Binatang yang wahsh, yang kita panggil sebagai liar. Itu itlaf al-mahd, mana pure 100% penghancuran, merosakkan pokok, kita hancurkan pokok, bakar ke apa. Tak. Itu itlaf al-mahdan. Au ghalaba fihi al-itlaf, ataupun pada perkara tersebut lebih cenderung kepada itlaf. Mana itlaf pada perkara tersebut 80-90%. Itlaf ni merosakkan, menghancurkan. Contohnya apa? At-ta'arudu lis-sayd. Kita nampak ada orang memburu binatang, zibiah sebagai contoh, kijang, dia lari pada satu tempat. Jadi orang tu tanya, mana zibiah tadi? Kita pun tunjuk, dia lari ikut ni. Jadi kita tak bunuh, tapi kita membantu orang lain supaya boleh bunuh kawan tu. Itu kita panggil apa? Satu perkara yang ghalib padanya ada itlaf, walaupun bukan itlaf yang mahd. Kemudian apa lagi? Kita membuang kuku dan juga membuang rambut. Itu tidak ada, bukan itlaf mahd seperti membunuh binatang. Tak. Dia tak seperti membunuh binatang lah. Boleh. Tu. Maka ketika itu tidak disyaratkan pada wajib fidyahnya amdun wala ilmun. Tidak disyaratkan pada wajib fidyahnya kita sengaja, dan juga tidak wajib pada kewajipan fidyahnya kita ni tahu hukum haram. Maknanya apa? Kalau perkara yang kita buat tu padanya ada itlafan mahdan, seperti membunuh binatang, ataupun padanya ada ghalaba fihi al-itlaf, peratusan itlafnya lebih banyak pada perkara yang kita buat tu, seperti apa tadi, buang kuku, ataupun cabut rambut, ataupun kita tolong orang lain untuk apa, buru binatang, dengan cara tunjuk di mana ke arah binatang itu pergi dan lari. Maka ketika itu kita sebut untuk wajib fidyah tak perlu
sengaja dan tak perlu tahu hukumnya haram. Maknanya apa? Kalau kita tak sengaja, kita buat tu tak sengaja, tak, maknanya kita terbunuh binatang, ataupun kita tak tahu hukumnya haram, maka kita bunuh kijang tu, tak, maka kita sebut wajib juga bayar fidyah. Faham tu? Itu kalau apa? Maka itlaf al-mahdan atau ghalaba fihi al-itlaf. Yang kedua, perkara yang jenis lagu mana? Wa ma kana taraffuhan mahdan atau ghalaba fihi taraffuh. Perkara yang padanya ada taraffuh. Taraffuh ni bersenang-senang secara pure, secara 100%. Tak. Ataupun perkara-perkara yang padanya ada perkara-perkara yang lebih berat padanya at-tarafuh, kesenangan, keseronokan. Seperti pakai pakaian yang meliputi badan, pakai wangian, berminyak-minyak pada bulu-bulu yang ada pada muka, tak pada janggut. Kemudian apa? Bersetubuh, akad nikah, mukadimah bagi bersetubuh dan sebagainya. Itu kita sebut apa? Perkara yang tarafuh, perkara yang kita seronok buat perkara tersebut. Maka usturita liwujubiha ma dzukir, disyaratkan untuk wajibnya fidyah perkara tadi. Apa dia? Mesti sengaja, mesti tahu hukum haram. Maknanya kalau perkara tu tarafus, contoh orang tu berjimuk, tengah-tengah ihram berjimuk, faham tak? Ataupun pakai minyak wangi, maka kita sebut tak wajib fidyah kalau tak sengaja, terlupa, ataupun kamu tak tahu hukum, tak wajib fidyah. Nak wajib fidyah mesti kamu tahu hukum, mesti kamu tahu hukum haram, kemudian kamu buat juga, dan juga mesti kamu sengaja, bukan terlupa. Faham tak? Naam, ahlan Ustaz Hakim. Boleh. Okey, kemudian wajib tak fidyah ke atas bukan mukallaf? Tak wajib. Mukallaf, kalau ghairu mukallaf tak wajib. Budak kecil, orang gila buat perkara-perkara yang haram yang kita dah sebut ni tidak wajib bayar fidyah. Boleh. Okey. Baca. Muharramatul ihram kathirah. Kita dah masuk muharramatul ihram. Banyaklah. Ulama sebut ada 12. Antaranya yang disebut kat sini, minha lubusul muhit, pakai pakaian yang meliputi badan, alar rajul, ke atas lelaki. Jadi pakai pakaian yang muhit. Muhit kat sini maksud apa? Pakaian yang meliputi badan. Sekira-kira kalau kita letak kat badan, dia melekat kat badan. Contoh ni jubah saya pakai kan, saya pakai lekat kat badan lah, tak jatuh ke bawah. Ni kopiah ni saya letakkan, ada jatuh tak? Jadi dipanggil muhit, satu perkara yang meliputi badan. Ni meliputi badan ataupun sebahagian badan lah. Jadi ni jatuh. Ni meliputi apa? Meliputi kepala. Dan bila saya letak di kepala, dia jatuh ke bawah tak? Jadi yang stamsik alal badan binafsih, seluar. Kita pakai seluar, kita pun pakai kancing kan? Ada jatuh ke bawah? Tak ada. Dalam masa sama, dia meliputi kaki kanan, meliputi kaki kiri. Stocking kita pakai, dia meliputi apa? Kaki. Dalam masa sama apa? Dia tu yastamsik binafsih. Yastamsik binafsih maknanya apa? Dia melekat lah pada kaki tu. Sarung tangan, selipar, tak, itu semua diharamkan. Jadi yang tepat kita baca lubusul muhit bil ha, bukan bil kha. Boleh. Yang diharamkan ialah pakaian yang meliputi badan, yang merangkumi badan, yang kalau kita pakai, kita lepas, perkara tu yastamsik binafsih, dia melekat sikit pada tubuh badan kita. Seperti ni saya sebut tadi. Dia meliputi kepala, bila letak, lekat situ lah, dia tak jatuh. Baju dan sebagainya, seluar dalam, stocking, sarung tangan, tak. Itu. Jadi walaupun perkara tu tak berjahit, walaupun tak berjahit, contoh dia tak dijahit tapi dia apa? Dianyam. Entahlah benda nama. Boleh tanyalah orang yang pakar bab apa? Bab jahitan ni dia banyak jenis. Bukan jahit saja, ada perkara lain yang contoh kopiah Azhari kan. Kopiah Azhari, dia orang panggil mulabat. Mulabat di mana apa? Ada kain dia pun bentuk jadilah kopiah. Jadi dia tidak ada jahitan pun. Haram. Sebab apa? Dia meliputi kepala dan yastamsik binafsih. Faham tu? Nah.
Okey, berbeza dengan ridak. Ridak boleh. Ridak yang kita pakai waktu haji itulah, yang warna putih tu. Izar yang kita pakai warna putih tu. Pakai yang ihram je lah. Begitu juga selipar yang bahagian kaki, bahagian jari-jari terbuka dan juga akib, iaitu buku lali terbuka. Itu boleh. Jadi selipar boleh kita pakai, boleh pakai selipar Jepun. Yang mana apa, yang jari kaki depan terbuka, akib kat belakang pun terbuka, itu boleh. Yang tak boleh pakai kasut yang menutup dua-dua perkara tersebut, iaitu menutup apa, bahagian jari jemari dan juga bahagian akib. Itu tak boleh. Faham tu? Nah. Okey. Jadi haram ni, kemudian sebelum tu, boleh tak kita pakai himian? Himian ni apa dia? Tali pinggang tu lah. Tali pinggang yang orang kita pakai. Kadang-kadang ada beg pula kat tali pinggang tu, letak duit, letak barang-barang tu kan. Yang tu boleh, tidak ada masalah. Yang dibenarkan. Begitu juga pakai cincin, dibenarkan. Ataupun kita pakai apa tu, tempat nak letak pedang, nak letak pisau, yang itu juga tidak ada masalah untuk kita pakai. Okay, itu ridak kita sebut boleh tadi kan. Cuma jangan pakai ridak yang ada apa, zip. Itu tak boleh, dia akan jadi muhit. Ataupun ridak yang ada pin. Kita ambil ridak, kita lekatkan, kita pin. Itu pun juga tak boleh, sebab dah jadi muhit. Faham tak? Tapi kalau tidak ada pin, tidak dibutangkan, tidak ada zip, itu boleh. Naam. Kemudian Syekh Mustafa sebut situ, wa mahallu hurmati lubsil muhit, dan tempat untuk diharamkan pakai pakaian yang muhit ialah bila cukup dua syarat. Yang pertama, pakaian itu dipakai mengikut hay'ah al-muqtadah, mengikut cara biasa. Contoh jubah ni. Jubah ni maknanya yang belah tengah tu. Kita ambil, kita letak dekat bahu kita kan. Itu cara pakai biasa. Itu haram. Jubah ni baju yang saya pakai ni, saya sarung, ikut cara biasa, itu haram. Tapi kalau saya ambil seluar, saya pakai kat ni, ambil seluar pakai di tangan, itu tak haram walaupun meliputi. Sebab apa? Sebab tidak dipakai mengikut cara yang biasa. Seluar tu tak di kaki, bukan tak di tangan. Tak. Begitu kalau kita sedang tidur, tiba-tiba orang lempar jubah kat atas badan kita, adakah cara pakai jubah dengan keadaan kita tidur orang lempar jubah? Tak. Jubah ni pakai ni, kita sarung gitu. Tak. Jadi kalau kita sedang baring, orang lempar jubah ke atas kita, tidak haram. Maknanya kita tidak disebut sebagai orang yang memakai jubah, orang yang memakai perkara yang muhit. Tak. Tidak diharamkan. Nah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jadi nak dikatakan haram pakai muhit, mesti cukup dua syarat. Yang pertama, mesti kita pakai mengikut hay'ah yang mu'tadah. Yang kedua, mesti tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Kalau ada uzur, contoh sejuk sangat, panas sangat, ataupun sebab nak berubat, maka kita pakai pakaian yang muhit, maka kita sebut tak haram, cuma wajib fidyah. Cuma wajib fidyah. Boleh. Cuma wajib fidyah. Dengan syarat tadilah. Sebab pakai muhit ni benda yang tarafuh, benda yang ghalaba fihi tarafuh. Tak, maka wajib fidyah dengan dua syarat tadi. Yang pertama sengaja, yang kedua tahu hukum haram. Kalau tidak wajib juga fidyah. Naam. Baca Syekh sebut apa? Dalam matan minha lubusul muhit. Jadi faham apa makna al-muhit? Ala rajuli. Haram pakai muhit tu ke atas lelaki. Lelaki sini maknanya zakar. Supaya merangkumi juga budak lelaki. Tak, bukan mesti dewasa, tak, budak lelaki pun haram pakai. Ustaz, budak bila sebut budak ni bukan mukallaf. Tak. Jadi macam mana dikatakan haram ke atas budak? Maksudnya begini, maksudnya apa? Haram bagi wali dia mentamkinkan dia untuk pakai pakaian yang muhit. Maknanya anak saya sebagai contoh, saya Ramadan tu, umur 7 tahun pergi sekali dengan saya buat haji. Haram bagi saya membiarkan dia pakai muhit. Haram. Ketika berihram haji umrah, haram. Wajib saya suruh dia cabut. Tu. Tapi kalau buat juga kena fidyah, kita sebut dah tadi, tak wajib fidyah. Kalau budak tu belum, kalau orang tu belum mukallaf, sama ada gila ataupun budak kecil. Okey. Terus
Yang seterusnya wa taghtiyatu ba'd ar-ra'si 'alaihi aidan. Perkara yang haram seterusnya ialah menutup sebahagian kepala. Kalau sebahagian kepala dah haram, seluruh kepala lebih-lebih lagi haram. 'Alaihi makna 'ala rajul. Jadi haram menutup sebahagian ataupun keseluruhan kepala ke atas lelaki. Tapi dengan syarat, mesti penutup itu dianggap sebagai satiran urfan, dianggap sebagai penutup pada sudut uruf, walaupun tidak menutup warna kulit kepala. Tak. Dan walaupun tidak muhit, tidak tidak meliputi, tidak meliputi kepala. Tak kisahlah, yang penting uruf iktibar itu sebagai penutup. Boleh. Contohlah kita ambil mindil. Ini mindil. Mindil ni apa nama? Kita ambil sejadah lah, mudah sejadah depan mata ni. Tapi besar lah nampak. Tak gini. Tak. Uruf kata solah tu menutup kepalanya dengan sejadah, maka haram. Boleh. Faham tak? Ataupun kita ambil tuan drum. Tahu tuan drum? Ataupun baldi. Kita ambil baldi, kita pakai. Tak. Uruf sebut ni tutup kepala dengan baldi kawan ni. Maka haram. Berbeza kalau uruf tidak iktibar itu sebagai penutup, sebagai satir, maka tidak ada masalah, tidak jadi haram, tidak kena fidyah pun. Tak. Contoh kita ambil bantal. Kita letak atas kepala kita, itu tak ada masalah. Ataupun kita berendam dalam air, jadi tidak dikatakan kita telah menutup kepala kita dengan air. Uruf tak sebut kita tutup kepala dengan air. Ataupun kita ambil apa ni, tali tak gini, tidak dianggap sebagai apa, satir. Ataupun letak gini, itu tidak dianggap sebagai satir. Ataupun kita pakai payung, sekalipun payung tu rapat ke kepala, itu tidak dianggap sebagai penutup kepala. Tak. Di sisi uruf. Jadi tutup ni ginilah, ni tutup tutup gitu. Jadi kalau kita pakai payung, ni bukan tutup kepala, dia tutup badan. Uruf tak sebutlah itu sebagai penutup kepala. Kalau kita pakai apa? Payung. Berbeza kalau kopiah. Boleh? Nah, kopiah haram lah. Ikut jenis kopiah apa pun haram belaka. Okey, kemudian disebut di situ bila haram kita tutup kepala ni, lelaki lah, kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur seperti sejuk, nak panas ataupun nak berubat, maka tidak dikatakan haram, malah harus dia pakai kopiah sebab terlalu sejuk. Walaupun harus kita sebut tadi, bila pakai dengan sengaja, tahu hukum haram, tak cuma pakai tu sebab ada keuzuran, maka wajib juga bayar fidyah. Seterusnya wasatru al-wajhi, menutup muka. Wal kaffaini 'alal mar'ah. Gitu. Wasatru al-wajhi wal kaffaini 'alal mar'ah. Dan haram juga menutup muka, sama ada seluruh muka ataupun sebahagian muka. Tak, sebahagian muka ni macam pakai mask atau menutup sebahagian muka. Menutup seluruh muka ni macam pakai apa? Burqa. Dan perempuan yang Saudi pakai kan, nampak mata je. Tak. Ataupun mungkin dia anggap sebagai menutup sebahagian juga kalau pakai niqab, tutup bahagian ni je. Menutup muka. Bahagian atas nampak. Tu niqab. Itu juga haram. Jadi tutup muka maknanya sebahagian ataupun keseluruhan muka. Haram tu bagi perempuan lah. Dengan syarat yang sama macam di atas, iaitu mesti dianggap itu sebagai penutup oleh uruf. Boleh? Okey. Nah, kemudian Syekh sebut wa mahallu hurmati satril wajhi, tempat diharamkan pakai penutup muka itu ialah bila mana tidak ada hajat untuk menutup. Seperti sejuk, panas. Nah, kalau ada hajat tak haram lah. Okey. Syarat kedua untuk dikatakan haram, jadi syarat nak dikatakan haram pertama mesti tidak ada hajat. Yang kedua apa? Mesti penutup itu menyentuh muka. Kalau penutup itu tidak menyentuh muka, tak haram. Contoh dia pakai cap.
perempuan pakai cap. Tahu cap? Cap ni bahasa orang putih. Bahasa orang Melayu kita pakai topi je lah. Topi sudu. Tak, topi. Kemudian bahagian depan topi tu dia letak kain. Boleh. Jadi orang yang depan tak boleh tengoklah muka dia. Contohlah muka dia cantik ke dia nak tutup. Faham tak? Nah. Yang tu tak haram. Sebab apa tak haram? Sebab kain itu tidak kena muka. Kain itu depan dia, bahagian dekat hujung topi tu dia ikat. Maka tak haram. Boleh. Tak haram. Okey. Cumanya menjadi perbahasan lah. Kalau kain tadi tu pergi ke muka, jatuh ke muka, kena tu dengan angin ke jatuh ke muka, maka kita sebut hukumnya, kita sebut ada perincian hukum. Yang pertama, sengaja dia buat. Dia sengaja dia pergi ambil kain tu, dia dekatkan ke muka. Tak? Maka apa hukumnya? Kita sebut wajib dia angkat segera. Dalam masa yang sama wajib dia bayar fidyah. Sebab dia sengaja lah. Tapi kalau tak sengaja, ditolak angin, tak, maka terkena penutup muka tu pada muka. Terkena penutup muka pada muka. Maka kita sebut, kalau perempuan tu tarik segera penutup tu, tak, kain tu pada muka dia, maka tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia biar lama menempel kat muka dia, maka kita sebut apa? Wajib juga perempuan itu bayar fidyah. Ustaz, jika lelaki tutup muka tapi tak gunakan kain berjahit. Benda ni. Ustaz, jika lelaki tutup muka, kita tak ada masalah tutup muka. Yang tak boleh tutup muka siapa dia? Perempuan. Kita boleh tutup muka. Kita boleh tutup muka. Faham betul? Tapi tak boleh pakai muhit. Jadi mesti tutup muka dengan perkara yang bukan muhit. Bukan satu dengan perkara yang tidak merangkumi sebahagian badan ataupun keseluruhan badan. Jadi kalau kita pakai emas sebagai contoh, boleh tak lelaki pakai emas? Allahu a'lam. Pada sudut pengharaman tutup muka, tak haram kita tutup muka. Cuma tinggal lagi tadi, lubusul muhit. Pakai pakaian yang meliputi badan. Badan secara keseluruhan ataupun sebahagian. Macam ni kan? Sebahagian iaitu menutup kepala lah, sebahagian anggota badan. Jadi Allah Alam, boleh jadi haram juga kita pakai emas. Sebab apa? Meliputi sebahagian badan. Jadi bukan iktibar pada berjahit, Ustaz Hakim. Iktibar pada muhit. Muhit ni meliputi badan. Dan boleh yastamsik binafsihi alal badan, walaupun tidak berjahit. Tu. Faham tu? Nah. Allah Alam. Seterusnya, ini sambungan yang tadi. Apa dia yang haram? Satrul wajhi, dan diharamkan menutup muka, wal kaffain, begitu juga tangan, alal mar'ah, ke atas perempuan. Jadi perempuan haram menutup tangan, sama ada perempuan tu dah balik atau belum. Menutup tangan maknanya apa? Pakai sarung tangan tu lah. Sama ada sarung tangan tu menyeluruh, tutup seluruh tangan, ataupun sarung tangan yang separuh, yang tutup sampai sini je. Boleh. Maknanya dia punya depan, bahagian kuku tu ataupun bahagian depan ni terbuka. Kan ada sarung tangan itu kan? Juga haram. Boleh. Jadi haram lah perempuan pakai sarung tangan. Yang seterusnya, wa izalatu sya'ri, menghilangkan rambut, walaupun satu rambut, malah walaupun sebahagian daripada satu rambut, daripada mana-mana juzuk daripada badan. Jadi kat sini bukan mesti rambut ni, tak. Sya'ri ni bulu lah. Bulu ni ke, tak bulu kemaluan ke, haram lah ke ketika mana sedang ihram. Haram tu pula tak kisah. Sama ada dengan cara kita menghilangkan bulu-buluan tu dengan cara potong, bakar, dengan cara gunting, cukur, haram lah ke. Cumanya kalau seseorang tu dicabut kulitnya, na'udzubillah. Tak dicabut kulit. Bila cabut kulit,
secara tak langsung apa? Rambut pun akan tercabut. Maka kita sebut tidak haram dan juga tidak perlu bayar fidyah. Boleh? Dicabut ni, kulit kepala ni. Tercabutlah sekali rambut tu. Kita sebut tidak haram dan juga tidak wajib bayar fidyah. Seterus wadhufri. Jadi wa izalatu sya'ri wadhufri. Haram juga cabut kuku. Sama ada daripada kaki ataupun tangan. Sama ada sebahagian kuku ataupun keseluruhan kuku. Sebahagian tu pun tak, walaupun daripada satu kuku. Jadi sebahagian daripada satu kuku juga haram. Boleh? Cumanya macam tadilah. Kalau orang tu dipotong tangan, bila potong tangan automatik dia punya kuku pun tercabut. Yang tu tak haram. Yang tu tak haram. Boleh. Kemudian saya sebut haram cabut kuku dan juga rambut tu kalau tidak ada uzur lah. Kalau ada uzur maka tak haram. Cumanya fidyah. Apa hukum dia? Adakah wajib bayar fidyah? Kalau cabut tangan. Cabut rambut ataupun kuku, maka kita sebut ada perincian. Kalau cabut itu kerana darurah, contoh tumbuh bulu ni dekat biji mata ni, nak ataupun dekat dalam ni, boleh. Ataupun kuku terkopek, kalau kita biar, apa dia? Akan menyakiti diri kita. Tak, maka ketika itu tak wajib bayar fidyah. Sebab apa? Kita ni seolah-olah dipaksa untuk buang perkara tersebut. Jadi kita sebut kalau kita buang kuku ataupun rambut, bulu kerana darurah, maka tak wajib kita bayar fidyah. Cuma kena ingatlah, bahagian kuku tu kalau sakit kan, kita boleh buang yang sakit je. Kalau kita buang yang sakit, tiba-tiba yang tak sakit, yang selamat pun, yang sihat pun terbuang juga, maka kena bayar fidyah jugalah. Kena bayar fidyah secara sempurna. Okay, yang kedua, kalau kita buang kuku, kita cabut rambut tu kerana hajat. Tapi hajat yang ghairu daruriyah, mana hajat yang tak mendesak sangatlah. Contoh kita ada luka sikit lah. Tak. Dan luka itu menyakitkan diri kita, sehingga menyebabkan kita kena cabut rambut, cabut kuku. Maka apa? Yang ketika itu wajib bayar fidyah. Jadi kena bezakanlah. Kita cabut kerana darurah, maka tak perlu bayar fidyah sebab kita kal mukrah. Tapi kalau kita cabut kerana hajat yang tidak daruriyah, tak. Contoh kita ada luka kat sini, contoh yang mana luka tu menuntut untuk kita buang sekali dengan kulit, kita punya Allahumma salli ala Muhammad, rambut, bulu, maka ketika itu wajib bayar fidyah. Faham betul? Nah, seterusnya waduhnu sya'ri ar-ra'si wal lihyah. Haram kita meminyakkan, sebelum tu kita sebut izalatu sya'ri wa dhufri, ni haram bagi perempuan dan lelaki. Tu waduhnu sya'ri ar-ra'si wal lihyah, dan meminyakkan rambut, bulu kepala dan janggut. Ni bulu kepala dan janggut haram kita minyakkan dia. Walaupun minyak tu minyak yang tidak berbau, tidak berbau wangi, contoh minyak zaitun, tak bau apa, haram. Walaupun kita cukur dah tapi ada lagi bulu, tak, akar bulu tu ada sikit-sikit, haram. Rambut pun sama, cukur dah tapi ada bulu-bulu lagi, rambut tu haram. Boleh. Begitu juga haram kita meminyakkan syu'urul wajah, mana bulu-bulu yang dekat muka. Jadi kesimpulan dia, haram kita meminyakkan bulu yang ada di muka dan kepala. Boleh. Bulu ni haram, bulu ni haram, bulu ni haram, bulu ni haram, bulu kepala pun haram, walaupun dengan minyak yang tidak berbau wangi. Faham betul? Okey, ustaz, orang tu rambut dia memang tak tumbuh rambut dah, line clear. Itu tak ada masalah lah, dia nak minyak kan. Sebab apa? Dia minyak atas kulit, bukan atas rambut. Yang kita sebut tadi, dicukur tapi ada lagi rambut, itu haram. Tapi kalau memang clear, line clear sungguh, tak ada masalah.
tak haram. Wattibu, yang seterusnya ialah tib, pakai wangian pada badan. Pakai wangian ni termasuk tarafuh kan, berseronok, bukan itlaf. Maka bila termasuk di bawah tarafuh, syarat untuk haram ataupun secara umum lah, semua sekali macam kita sebut tadi. Baca semula. Wattibu, yang seterusnya ialah pakai wangian. Haram pakai wangian kalau cukup syarat tadilah. Apa syarat yang mula-mula kita bincang tadi? Ada 4. Sengaja pakai, tahu hukum haram, ikhtiar dan juga mukallaf. Haram. Kalau tak cukup syarat tu tak haram. Apa maksud tib? Wangian. Apa maksud wangian? Satu perkara yang kita qasad daripadanya at-tatayyub. Satu perkara yang ma yadhhar fihi qasd tatayyub. Perkara-perkara yang kita gunakan dan yang kita hendaki daripada perkara tersebut, daripada benda tersebut ialah kewangian. Berwangi-wangian. Contoh minyak wangi yang kita pakai tu mana nak kepada wangi dia tu. Nak kepada bau wangi tu. Tak. Tapi kalau buah kan bau wangi juga. Sedaplah baunya, tak busuk. Buah ni bau dia sedap, wangi. Tapi kita makan buah tu bukan kita nak kepada wangi tu. Kita nak makan buah tu rasa sedap dia. Tak, maka ketika itu kalau kita makan buah tidak haram. Walaupun ada bau wangi. Sebab apa? Kita bukan, buah tu bukan dikosokkan untuk wangian tu. Dan kita pun makan bukan untuk nak kepada wangian tu, tak. Berbeza dengan minyak wangi. Kita pakai memang nak kepada bau dia tu. Betul? Jadi bau-bau buah ialah bau-bau yang tidak diqasad daripadanya at-tatayyub. Boleh tak? Semula. Ada benda yang kita qasad daripadanya tatayyub, wangi, bau dia tu kita nak. Seperti minyak wangi kasturi, minyak wangi sandal, minyak wangi yasmin, al-ambar dan sebagainya. Ada perkara yang dia bau wangi, tapi kita bukan qasad kepada bau dia tu. Macam buah apple, buah lemon, bau dia menarik lah, wangi. Tapi adakah kita qasad pada wangi tu? Tak, kita nak rasa dia tu. Tak, maka yang pertama haram, yang kedua tidak haram dan juga tidak perlu bayar fidyah. Oleh demikian, kalau kita guna sabun, pada sabun tu ada wangian. Tengok wangian tu jenis lagu mana. Adakah jenis macam ambar, jenis macam sandal, jenis macam misk, kasturi. Kalau jenis lagu tu maka haram. Kita mandi guna sabun begitu. Tapi kalau sabun tu diletakkan pada dia bau seperti bau lemon, bau tufah, bau apple, kita sebut tak haram. Sebab apa? Sebab bau buah itu bukanlah satu perkara yang kita qasad. Bukan diqasadkan daripada bau, daripada buah itu bau dia, tak. Faham tak? Nah, al-muradu bi-tib ma yadhhar fihi qasd tatayyub kal misk wal 'ud wal ambar ila akhirih. Okay, wa minhal jima' wal jima', seterusnya diharamkan ialah jima'. Jima' tu makruf lah, maksud dia apa tak? Sama ada berlaku pada laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dengan binatang sekalipun, walaupun dengan berlapis haram belaka. Begitu juga haram mubasyarah. Mubasyarah ni sentuh kulit ke kulit. Bukan jimak ni, tapi sentuh, raba lah, sentuh kulit ke kulit dengan syahwat. Haram. Seperti contoh cium kan, haram. Tapi kalau tanpa syahwat, maka tidak ada masalah. Jadi nak haram, mesti sentuh dengan syahwat. Tapi kalau kita pegang isteri kita, tak, tengah ihram pegang, tapi bukan syahwat pegang, takut hilang kena solat korang, ataupun takut banyak sangat jemaah ni, takut pakai lain lah kawan tu, kena tolak, kena ni, jadi kita pegang. Tujuan bukan nak bersyahwat, tak, maka tak haram. Yang haram pegang kulit ke kulit dan bersyahwat, yang tu haram. Okey. Kemudian akad nikah juga haram. Syekh Mustafa Tamu haram akad nikah. Sama ada kita dengan isteri dua-dua tu sedang ihram, ataupun salah seorang sedang ihram, tak, haram lah tu. Ataupun dengan wakil. Mana apa, kita suami sedang ihram, kita wakilkan orang lain untuk akad nikah bagi pihak kita. Isteri pun sedang ihram, isteri pun wakilkan orang lain untuk terima akad nikah. Haram juga.
perbuatan kita buat tu haram walaupun dengan wakil. Jadi kesimpulan dia, kahwin ni tak boleh langsung ketika mana akad nikah, ketika mana ihram. Dan membatalkan akad lah, akad tak sah. Tapi kalau rujuk boleh, sebab ada istidamatul nikah, boleh. Tengah-tengah ihram haji nak rujuk isteri, boleh. Khitbah tunang makruh. Kalau jadi saksi ke atas akad nikah, hukumnya harus, gitu. Wastiyadu al-ma'kulil barri. Seterusnya yang diharamkan ialah istiyad al-ma'kulil barri. Apa istiyad? Bahasa kita memburu. Tapi bahasa fiqh, istiyad maknanya at-ta'arudu lil hayawan. At-ta'arud ni kita ganggu dia dengan cara bunuh dia, dengan cara buru dia, dengan cara melarikan dia. Tak, burung merpati kita pergi segah, dia pun terbang. Itu tak boleh haram. Ataupun dengan cara apa? Kita wadu'ul yad atas dia. Contoh kita beli dia, tak, ataupun kita terima wadi'ah. Mana orang tu nak pergi musafir, dia suruh kita jaga lembu dia sebagai harta wadi'ah, barang wadi'ah. Tak, haram. Tak, ataupun orang tu sedang memburu, macam saya sebut tadi. Kemudian kijang tu pergi satu lorong. Orang tu tanya kita, mana kijang tu lagi? Kita pun sebut, ni kat lorong ni. Pergi lah. Dia duduk kat ujung tu. Haram. Tak. Kalau bunuh, mentelah lagi lah macam saya sebut tadi, haram. Faham tu? Okay, adakah haram ke atas semua binatang? Saya sebut istiyadul ma'kul. Haram istiyad ni, at-ta'arudu lil hayawan ni, kalau hayawan tu hayawan yang boleh makan. Hayawan kat sini sekali dengan burung lah. Burung, merpati ke, itik dan sebagainya. Ayam yang orang panggil ayam liar. Juga haram. Termasuk hayawan sini merangkumi binatang yang boleh terbang. Jadi haram istiyad ke atas hayawan yang makul, yang boleh dimakan. Maka terkeluar daripadanya binatang yang tak boleh dimakan. Tidak ada masalah kita ta'arudulah. Boleh. Okay. Seperti hayawan juga. Jadi hayawan haram kita ta'arudulah. Begitu juga juzuk-juzuk hayawan yang terpisah daripada badan hayawan. Contoh telur dia. Kita ambil telur dia, kita balik pecah. Susu dia kita ambil, kita rosokkan, kita minum. Punya haram. Faham tu? Susu hayawan tadilah hayawan yang makul, yang boleh dimakan. Lepas tu syaratnya mesti barri, mesti binatang yang duduk di daratan sahaja, ataupun barmai, binatang yang duduk di daratan dan juga di air. Tu boleh. Jadi haram kita memburu binatang yang boleh dimakan, yang tinggal di darat sahaja ataupun tinggal di air dan di darat. Boleh. Adapun binatang yang duduk di air sahaja, seperti ikan lah, ikan duduk di air je, tak ada ikan duduk parking sembang dekat atas apa nama kita sebut, atas darat, tak ada. Duduk atas darat dan 5 minit mampus lah kawan tu. Boleh. Ketika itu boleh sahaja untuk kita buru, mancing apa semua boleh, tidak ada masalah. Okey, kemudian ditambah oleh Syekh Mustafa al-wahsyi, mesti binatang tu binatang yang bentuk macam mana? Binatang yang liar. Apa binatang liar? Binatang yang tak boleh kita dapatkan binatang tersebut melainkan dengan hilah. Hilah ni contoh kita jerat dengan makanan tertentu. Tak? Tu hilah. Boleh. Kita pakai jerat, kita tembok, kita pakai panuh dan sebagainya. Itu kita panggil binatang liar. Tapi kalau binatang tu binatang bukan liar. Apa binatang bukan liar? Binatang yang boleh kita ambil mudah. Lembu, kambing, siap boleh naik atas kambing, atas lembu tu berjalan. Tak, yang tu tidak ada masalah untuk kita buru. Kesimpulan. Haram kita istiyad. Apa makna istiyad? Ganggu binatang, bunuh binatang, larikan binatang, beli binatang, jual binatang, bunuh binatang, ataupun ambil binatang orang lain sebagai wadi'ah, sebagai barang untuk kita jaga. Tak. Haram tu pula mesti binatang yang cukup syarat. Apa? Binatang tu pula maksudnya apa? Binatang yang sama ada binatang tu atas darat ataupun yang boleh terbang. Tak. Begitu juga juzuk-juzuk binatang yang terpisah daripada dia, seperti telur, susu dan sebagainya. Dan disyaratkan binatang tu mesti binatang yang barri, hidup di daratan ataupun daratan dan juga laut. Kalau laut sahaja macam ikan tidak ada masalah. Syarat terakhir mesti wahsyi, liar. Kalau binatang tu jinak seperti
kambing, unta, biri, tak, apa nama tu, binatang ni nama tu, lembu kan, tu tidak ada masalah. Okay, selesai dah tu. Kalau ikut Syekh Mustafa punya dah selesai. Kalau ikut matan dah selesai. Cuba Syekh Mustafa tambah sikit, kita baca je lah. Antara perkara yang diharamkan lagi ialah at-ta'arudu li syajaril haram. Kita merosakkan pokok yang ada di tanah haram. Tanah haram ni luas, bukan sekadar dalam Mekah. Tak. Macam kita sebut sebelum ni, tanah haram ni luas. Merangkumi Mekah dan luar Mekah. Selagi mana dalam hududil haram, maka haram kita rosakkan pokok-pokok yang ada di dalamnya. Begitu juga haram kita merosakkan, mencabut rumput-rumput yang basah. Rumput basah, rumput yang hidup lagi lah, maknanya hijau lagi. Tak. Haram kita cabut, haram kita potong, haram kita bakar. Tu. Jadi kesimpulan dia, kalau pokok, tahu pokok ni yang pokok yang ada batang tu lah. Tak. Kalau rumput tak ada batang. Okey, dua perkara tu. Asyajar ataupun al-hashish. Tak. Haram kita potong, haram kita cabut, haram kita rosakkan. Cumanya hashish tu untuk diharam cabut, potong dan sebagainya, mesti dia tu basah, maknanya mesti dia tu masih hijau lah. Kecuali dua jenis pokok, walaupun masih hijau, kita boleh cabut, kita boleh buang, kita boleh bakar. Al-idhkhir wasyauq. Ini boleh tengok Google. Ada pokok nama dia al-idhkhir wasyauq. Yang ke seterusnya, saya sebut apa? Harus untuk kita lepaskan binatang kita. Contoh, kita beli lembu, kambing. Kita lepaskan lembu, kambing untuk makan di tanah haram. Makan apa? Makan tu rumput. Tidak ada masalah. Hukumnya harus. Yang tak boleh, kita pergi cabut. Ada lembu nak makan, boleh. Okey, kita nak taklim syajar lil islah, boleh, tidak ada masalah. Taklim ni apa? Pokok besar di tanah haram. Dia punya dahan dia pakai sana, pakai sini, tak teratur lah. Maka kita potong untuk nampak apa? Biar nampak kemas. Itu tidak ada masalah. Untuk memperbaiki dia, tak ada masalah. Tapi untuk hiaskan dia jadi bentuk tertentu, itu tak boleh, haram. Begitu juga harus untuk kita potong dan cabut pokok. Kena bezakan pokok dengan hashish. Kat sini dia bezakan. Harus kita cabut dan potong pokok yang kering. Ini pokok kering. Ini pokok kering ni. Kita kerat. Tu potong. Boleh. Kita cabut daripada akar. Juga boleh. Kalau pokok tu apa? Kering. Begitu juga harus untuk kita potong rumput yang kering. Ini rumput yang kering. Kita potong. Harus. Cabut rumput yang kering boleh. Haram. Rumput yang kering haram kita cabut. Melainkan kalau akar dah rosak, akar dah hancur, maknanya tidak ada peluang lagi dah pokok tu, rumput tu akan tumbuh, akan menghijau balik. Maka ketika itu juga boleh kita kita cabut. Tak? Bukan sekadar potong, kita cabut pun boleh kalau akar dia dah hancur, dah rosak. Dan ketahuilah olehmu, pengharaman kita at-ta'arud ke atas pokok tanah haram ini bukan khusus bagi muhrim, tak. Malah mereka yang berada di tanah haram, dalam hudud tanah haram, sama ada dia tu halal, sama ada dia tu ihram haji atau ihram umrah, tak kisahlah, ke atas seluruh individu haram apa dia at-ta'arudu ala asyajar fil haram. Boleh. Kalau buat juga kena bayar dam, walaupun dia tu muhrim, walaupun dia tu halal, bukan muhrim. Okey, kalau binatang buruan di Madinah, gua negamuk, kita sebut haram jugalah. Begitu juga kalau tumbuh-tumbuhan di tanah haram, Madinah, sama hukumnya seperti haram Makkah. Bezanya satu, tak perlu jazak, maknanya tak perlu bayar fidyah. Pengharaman sama. Jadi tanah haram Madinah, tanah haram Makkah, sudut haram buat rosak pada dia punya pokok, buru binatang yang cukup syarat apa semua tu, tak, hukumnya haram. Bezanya apa? Beza kalau di tanah haram Mekah, kalau kita buat kena bayar fidyah. Kalau di tanah haram Madinah tak wajib bayar fidyah. Kemudian Syekh tutup
berbahasan dengan apa? Wala yufsidu nusuka syai'un min al-muharramatil madhkurah. Tidak membatalkan nusuk, iaitu ibadah haji dan juga umrah, bila mana kita lakukan salah satu daripada muharramat tu, bila mana kita lakukan salah satu daripada perkara-perkara yang haram tadi. Jadi perkara-perkara yang haram tadi tu kalau kita buat sedangkan kita ihram haji dan umrah, maka kita sebut tak batal, melainkan satu. Melainkan kalau bersetubuh. Bila bersetubuh, tak. Maka setubuh itu membatalkan umrah. Mana belum habis selesai lagi amalan umrah, bersetubuh, batal umrah. Tak. Begitu juga membatalkan haji, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mesti setubuh itu berlaku sebelum tahallul yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama, bersetubuh, maka batal haji tersebut. Tapi kalau bersetubuh berlaku selepas tahallul yang pertama, hukumnya haram. Tak. Tapi adakah membatalkan haji? Tidak. Okey. Macam mana nak tercapai tahallul pertama, tahallul kedua? Ma'ruf. Tercapainya tahallul pertama bila mana kita buat 2 daripada 3 perkara. Tak. 3 perkara tu apa? Melontar Jamratul Aqabah hari ke-10, cukur ataupun potong rambut, dan juga tawaf ifadah. Buat 2 daripada 3 ni, dapat tahallul yang pertama. Lepas tahallul tu baru jima'. Hukumnya haram tapi tak membatalkan haji. Sebelum buat 2 daripada 3 perkara tu, jima', maka batal haji. Faham tak? Naam. Okey, tahallul kedua bila kita buat yang ketiga tu lah. Bila buat yang ketiga tu halal belaka, nak setubuh ke apa, tak ada masalah dah. Okey, balik semula kepada perbahasan di atas. Tadi saya baca ta'liq. Tidak haram, tidak batal nusuk bila kita buat salah satu daripada muharramatul ihram, melainkan jima'. Tak. Okey. Bila jima' tu membatalkan, tadilah syaratnya mesti dibuat sebelum tahallul pertama. Itu satu. Yang kedua, mesti dilaksanakan oleh orang yang mumayyiz, alim, amidin, mukhtarin. Faham tu? Bila berjima' dan batal haji dia, maka dia kena buat 3 perkara. Pertama, kafarah. Kita akan bincang. Yang kedua, mesti dia selesaikan haji yang dia buat tu. Dia tak boleh batal, lepas tu dia balik Malaysia. Tak boleh. Batal dah. Kena sempurnakan juga amalan haji sampai habis. Itu haji dia syadidu ta'alluq. Beza semayang. Semayang kita batal rakaat kedua, keluarlah. Keluar ambil semayang semula berawal. Tak. Haji tak. Haji bila batal, tak boleh start pada awal dah. Kena sempurnakan sampai habis. Kemudian, nanti yang ketiga yang dia perlu buat ialah qada'. Qada' adalah fawr. Mana tahun depan terus dia kena qada'. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti satu kuliah lagi kita baca Dima'ul Hajj. Dam-dam haji dan juga susunan amalan haji dan umrah yang telah kita baca. Start daripada hari ke-8 sampai hari ke-13, apakah yang sepatutnya kita buat. Jadi lepas satu majlis lagi, kita akan selesai babul ibadah, kitabul ibadah. Lebih kurang satu kitab lah. Kemudian kita masuk babul buyuk. Macam saya sebut tadi, tolong iklankan babul buyuk ni lebih luas, supaya lebih ramai yang ikut. Dan kita target tak lebih daripada 90 kelas akan khatam kitab ni. Faham tu? Jadi kita sekarang ni majlis ke berapa? 40, 43 ke berapa? 42. InsyaAllah dalam 50 kelas akan datang, kita akan selesaikan semua. Buyuk, munakahat dan juga jinayat. InsyaAllah. Paling-paling jauh tak akan langkau 100 kali. Boleh. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi sabarlah. Belajar ni gitulah. Dia sama je macam saya sebut sebelum ni. Kita baca laju sini. Terlepas banyak perkara, kita baca pula yang banyak yang baki tu dalam kitab lain. Jadi alang-alang kita baca sebanyak mungkin, sedetail yang mungkin. Tak. Lepas ni nak baca kitab lain pun, kita insya-Allah boleh faham. Ada soalan? Allah. Faham tu? Nah. Ada soalan? Tak ada. Cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.